Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa sadri wa salli amri. Kita akan bincang berhubung dengan kewajipan untuk melahirkan ummah dakwah. Ini adalah satu perkara yang sangat jelas betapa pentingnya dalam kehidupan kita harian, terutama apabila melihat apa yang telah dibentangkan oleh Profesor Dr. Muhammad Nahdlatul Siddiqi pada hari ini, di mana umat pada hari ini telah diselubungi oleh masalah yang sangat penting yang merata di mana-mana. Ialah pertamanya dari segi politik, bahawa umat Islam hari ini dijajah. Dari segi ekonomi, manusia hari ini terutama umat Islam adalah diselubungi oleh masalah kemunduran. Dari segi sosialnya adalah runtuh, dan dari segi inteleknya adalah beku. 4 permasalahan besar ini adalah disebabkan mengikut Profesor Dr. Muhammad Nahdlatul Siddiqi adalah disebabkan oleh kealpaan dalam bidang tauhid. Inilah yang menjadikan umat pada hari ini terbelakang dan mundur. Pada masa yang sama, Profesor Dr. Yusuf Qaradawi juga menjelaskan keempat-empat perkara ini, dan disambung dengan satu perkara lagi, yang kelimanya ialah lemah dari segi pengurusan. Cuma dari segi penyebab utamanya mengikut Qaradawi ialah disebabkan oleh masalah lemahnya dari sudut keimanan dan lemahnya dari sudut akhlak. Di kelemahan keimanan dan akhlak inilah yang menjadikan umat pada hari ini terkebelakang dan mundur dalam banyak perkara ini, terutama dari sudut iman dan akhlak ini. Sedangkan pada masa yang sama, tugas asasi manusia ialah untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab ubudiah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebut tugas ubudiah ini, termasuk yang utamanya ialah tugas ibadat yang khusus, termasuk sembahyang, puasa, zakat, haji, baca Quran, zikir dan sebagainya. Pun begitu, mengikut Al-Qaradawi terdapat 2 tugas yang sangat besar yang termasuk dalam tugas ubudiah ini, iaitu apa yang disebut sebagai amar ma'ruf nahi munkar dan jihad fi sabilillah. Atau dengan kata lain, ini adalah tugas dakwah dan tugas jihad. Dan tugas ini adalah merupakan tugas yang sangat asasi dalam kehidupan kita. Maknanya, jika sekiranya kita melaksanakan tugas-tugas ibadat khusus, sembahyang, puasa, zakat, haji, semuanya itu, tetapi kita tidak melaksanakan tugas dakwah dan juga jihad ini, maka kita tidak dikira sebagai melaksanakan ubudiah seperti kehendak surah Az-Zariyat ayat 56 ini. Jadi oleh sebab itulah tugas ibadat khusus dan tugas dakwah dan jihad ini mesti berjalan serentak dan selari dengan tugas dan tanggungjawab asasi yang lain-lain. Sebab jika sekiranya kita hanya melaksanakan tugas ibadat khusus, tidak melaksanakan tugas dakwah dan juga jihad ini, maka kita tidak dikira sebagai melaksanakan tugas ubudiah dalam arti kata yang sebenarnya. Tetapi jika sekiranya kita mengabaikan tugas dan tanggungjawab ibadat khusus dengan hanya melaksanakan tugas dakwah dan jihad, bermakna kita tidak ada tapak untuk melaksanakan tugas ini. Kita seharusnya melaksanakannya secara bersepadu antara tugas dan tanggungjawab ibadat yang khusus bersama-sama dengan tugas dan tanggungjawab dakwah dan juga jihad, seperti mana yang dijelaskan oleh Qaradawi ini. Untuk memampukan kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang asasi ini, iaitu tugas dakwah dan melahirkan ummah yang bersifat dakwah ini, maka kita perlu kepada platformnya, seperti mana yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Imran ayat 104, bahawa hendaklah ada, maksudnya hendaklah ada di kalangan kamu ini, apa dia, orang-orang melaksanakan kerja kebajikan, iaitu menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah pada yang munkar, dan inilah golongan yang berjaya. Berasaskan kepada ayat surah Al-Imran 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar
wa ulaika humul muflihun. Jadi untuk melahirkan satu golongan yang berjaya, maka golongan yang berjaya ini ditakrifkan sebagai golongan yang melaksanakan kebajikan dan menguruskan amar ma'ruf nahi munkar, ataupun dalam istilah ini kita sebut dakwah, maka ia barulah dikira sebagai berjaya. Maknanya kalau kita ada banyak benda lain, banyak harta, banyak anak, tinggi pangkat dan semuanya kita ada, tetapi yang tidak adanya ialah pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar atau kerja dakwah, maka sebenarnya kita tidak dikira sebagai berjaya. Kerana dalam konteks ayat ini yang berjayanya ialah orang yang melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi munkar, atau dengan kata lain tugas dakwah. Jadi oleh sebab itulah, untuk memampukan kita melaksanakan tugas dakwah ini secara yang berkelompok dalam suasana hari ini, dalam zaman sekarang ini, maka kita perlu pada institusi, dan institusi yang lumrah adanya ialah dalam bentuk mewujudkan NGO untuk memampukan kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab ini, supaya tugas dan tanggungjawab dakwah ini dalam bentuk organisasinya, institusinya dapat dilaksanakan secara yang tersusun. Kerana kata-kata ulama selalu kita dengar bahawa kebatilan yang tersusun akan dapat mengalahkan kebenaran yang tidak tersusun, atau dengan kata lain, kebenaran yang tidak tersusun akan dapat dikalahkan oleh kebatilan yang tersusun. Jadi oleh sebab itulah, untuk menyusun strategi dakwah kepada masyarakat sehingga dapat melahirkan satu ummah yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab dakwah ini, maka kita perlu kepada satu NGO yang dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara yang lebih tersusun, insya-Allah. Dalam memperkayakan ataupun menjayakan NGO ataupun institusi ataupun platform ini, kita perlu mempersiapkan keahliannya. Ahli-ahlinya mestilah ahli-ahli yang dipersiapkan dengan berbagai aspek persiapan, terutamanya ialah persiapan keilmuan. Dan bila kita sebut keilmuan ini, persiapan yang sangat pentingnya ialah keilmuan yang disepadukan antara ilmu syarak dengan ilmu waqi'. Maknanya keupayaan kita melaksanakan Islam yang menyeluruh dalam kehidupan kita melalui dakwah ini harus dipersiapkan secara yang sepadu. Contohnya, bila kita diminta ataupun diwajibkan melaksanakan tugas dan tanggungjawab solat, untuk memampukan kita laksanakan solat ini, kita perlu kepada masjid. Bila masjid, perlu kepada arkitek. Bila nak solat, perlu pada sihat, kita perlu pada doktor. Nak laksanakan masjid, kita perlu kepada engineer, perlu pada accountant, perlu pada lawyer, dan kita perlu kepada profesional yang lain. Jadi oleh sebab itu, untuk memampukan kita melaksanakan tugas dan ibadat solat ini, kita perlu kepada institusi masjid untuk memampukan kita melaksanakannya. Tapi walau bagaimanapun, kalau masjid ada tersergam indah, yang tidak adanya ialah imam, maka solat tidak dapat dilaksanakan juga. Jadi oleh sebab itu, kita perlu kepada imam. Walau bagaimanapun, kita tidaklah nak kepada satu pembahagian yang begitu rigid, sehingga imam dan yang lainnya adalah kerja-kerja yang lain. Yang kita nak ialah yang seharusnya sebati ataupun sepadu, di mana bukan saja imam dapat jadi imam, tetapi imam juga dapat, maknanya dilaksanakan fungsi imam ini oleh orang-orang lain, termasuklah accountant ke, doktor ke, arkitek ke, semuanya itu dapat melaksanakan fungsi sebagai imam ini. Barulah dia akan menjadi suatu penghayatan yang menyeluruh sebagai pendakwah dalam melahirkan ummah yang menyeluruh, yang sepadu, yang dihajat, yang diperlukan ataupun yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Seperti juga profesional mesti dibekalkan dengan keupayaan syarak ini, termasuk jadi imam. Begitulah juga imam perlu dibekalkan dengan keperluan-keperluan semasa yang diperlukan. Misalnya imam dari segi menjadi imam, dia juga perlu kepada kepakaran ataupun kemahiran yang lain, termasuk dari segi public speaking, dari segi pengurusan, dari segi kemahiran internet dan lain-lain. Jadi inilah perkara yang sangat penting kepada kita hari ini. Bila kita sebut maknanya keupayaan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab dakwah ini, kita perlu kepada platform
Dan platform ini perlu pada melahirkan ahli-ahli yang mendokongnya, dan ahli-ahli ini perlu dilengkapkan dengan keilmuan yang pelbagai. Dan termasuk dari apa yang kita sebutkan tadi, selain daripada ilmu ini adalah kepakaran yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dakwah ini. Oleh kerana tugas dan tanggungjawab untuk membina ummah dakwah ini adalah satu tugas dan tanggungjawab yang sangat asasi, maka sangat perlulah kita kembali kepada modelnya, iaitu model yang kita maksudkan ialah model yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berasaskan kepada laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi inilah model yang seharusnya menjadi ikutan kita, bagaimana ummah dakwah awal yang telah dibina oleh Rasulullah SAW dapat kita bawa semula dalam generasi semasa kini untuk dijadikan contoh dan teladan kepada masyarakat yang ada ini. Dan ini kita tidak boleh maknanya pandai-pandai tanpa rujukan, kerana Islam datangnya daripada Allah, dan untuk nak mentatbikkan ummah dakwah ini, Allah telah mengantar arkiteknya yang tersendiri. Dan untuk nak laksanakan pada masa hari ini pun kita harus berpandukan pada arkitek awal yang telah diutuskan oleh Allah SWT ini. Inilah satu perkara yang sangat asas dalam usaha untuk melahirkan ummah dakwah, iaitulah mesti kembali kepada apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih.